kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh ahli parlimen daripada Tenggara, saudara YB Mazri. YB Mazri, tuan-tuan, hari ini telah membangkitkan dalam parlimen dan di pick up oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Susah Agung UMNO, berhubung dengan pertanyaan beliau. Seperti mana yang telah tular, semua orang dah tahu tentang kertas siasatan ataupun siasatan pihak SPRM terhadap Hakim Datuk Nazlan. Hakim Datuk Nazlan ini, saudara, Nazlan Ghazali adalah merupakan hakim yang mengendalikan kes SRC International. Beliau telah melakukan pelanggaran yang boleh membawa kepada pendakwaan di bawah Seksyen 220 kerana beliau telah menjatuhkan hukuman tanpa mengikut peraturan dan perlembagaan. Jadi, saudara, hari ini YB Mazri telah membangkitkan kenapa sehingga hari ini Jabatan Peguam Negara masih lagi tidak mendakwa Hakim Nazlan. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, saudara, kami juga di sekretariat yang mengumpulkan semua penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, kita telah menghantar satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, meminta supaya diteliti dengan sehabis baik kes ini, memandangkan tuan-tuan, Nazlan bukan hanya telah melanggar Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, tetapi beliau juga telah melanggar tata etika hakim dengan tidak mengisytiharkan dia punya conflict of interest, di mana beliau berdasarkan penemuan bukti-bukti baru pihak Peguam Datuk Seri Najib adalah merupakan manusia yang telah menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib dengan mengatakan tindakan Datuk Seri Najib menubuhkan SRC International itu sendiri menunjukkan niat beliau yang tidak baik. Itu ada dalam judgement, ada dalam judgement Hakim Nazlan dalam menghukum Datuk Najib. Padahal, tuan-tuan, berdasarkan maklumat terkini, Hakim Nazlan lah yang terlibat bersama dengan Maybank. Beliau pada ketika itu merupakan Company Secretary Maybank, General Counsel Maybank dan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Beliau terlibat dalam usaha Maybank mencadangkan supaya 1MDB menubuhkan SRC dalam usaha untuk mendapatkan pinjaman bagi mereka mengadakan usaha sama cari gali minyak di Argentina dan juga di Turkmenistan, tuan-tuan. Jadi ini apa? Bukan cari gali dengan Petro Saudi, tetapi pembelian untuk meminjam daripada Maybank untuk pembelian stesen jana kuasa, stesen jana kuasa yang dimiliki oleh Kroni Tun Dr. Mahathir Ananda Krishnan, iaitu Tanjung Holding, Tanjung Holding Energy, tuan-tuan. Jadi Hakim Nazlan sepatutnya recuse himself ataupun menarik diri daripada menghakimi kes itu, dan saya pun nak beritahu daripada maklumat yang saya terima, Hakim Nazlan ini, tuan-tuan, bukan buat kerja ni sekali, dia pernah juga buat kerja ini ketika beliau di OCBC. Ada satu kes di mana pihak tertentu telah menyaman OCBC dan beliau pernah bekerja di OCBC. Pihak ini telah berjaya menang di mahkamah tinggi, tak silap saya, menang saman, dan telah diminta pihak OCBC untuk membayar kepada pihak tersebut. Namun, tuan-tuan, namun apa yang berlaku, saudara, namun apa yang berlaku di Mahkamah Rayuan, Hakim Nazlan yang membacakan keputusan
Mahkamah Rayuan telah reverse keputusan itu, dan akhirnya ianya menyebabkan pihak yang dah menang di Mahkamah Tinggi kalah di Mahkamah Rayuan. Pada hakikatnya tuan-tuan, Hakim Nazlan pernah bekerja dengan OCBC dan mempunyai kepentingan, dan sekali lagi gagal untuk mengisytiharkan bahawa beliau mempunyai konflik kepentingan dalam kes tersebut. Ini tuan-tuan nantikan, sikit hari lagi mereka akan membuat laporan polis, tuan-tuan. Kau punya ni dah habis dah, bateri. Apa dah. Okey. Jadi kita harap dengan apa yang telah dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Tenggara dan juga telah di-pick up oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, kita harap supaya kerajaan dapat memastikan keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada lagi sesiapa yang melindungi penjenayah seperti Nazlan ini, tuan-tuan. Warganet pelik tu. Ya. Bosku sering update di media sosial, sedangkan bosku di dalam penjara. Boleh komen sikit tu? Warganet ni pun kadang-kadang boleh tahan dia tak tahu lah. Macam kes saya lah. Kes saya di mana telefon saya telah disiasat, Facebook saya telah disiasat oleh pakar forensik daripada MCMC. Pakar forensik tu pun tak tahu bahawa Facebook dengan Facebook page ni tak sama. Facebook ni individual, Facebook page ni boleh di-manage oleh beberapa orang admin. Sama jugalah Datuk Najib, mungkin dia salah seorang daripada admin, tapi dia duduk dalam penjara, mana dia ada telefon. Betul tak? Betul. Jadi sudah pasti yang buat kerja-kerja untuk update Facebook dia ini ialah admin dia. Tak salah dari sudut undang-undang. Namun Facebook biasa pun mungkin nama saya, tapi kalau type Lokman Adam ni, saya rasa fake account ni punyalah banyak. Jadi tak semestinya ada gambar saya, tak semestinya ada nombor telefon saya. Sebab bila ditanya oleh mahkamah, contohnya lah dalam kes saya merayu supaya keluarga SCP Syariman diberikan pempasan, saksi itu mengatakan bahawa ada iklan di dalam apa ni, ada iklan di dalam Facebook tersebut, di mana kalau nak cari kononnya ada nak jadi cashier, boleh hubungi nombor saya. Disebabkan ada nombor saya tertera dalam iklan tersebut, maka ianya dianggap sebagai Facebook saya pengendali. Bila masa pula aku kenali Facebook aku sendiri, kita bukan bodoh, kita dah keluar masuk penjara banyak kali. Itulah kualiti pakar yang kita ada. Amat menyedihkan lah. Jadi nak beritahu dengan para netizen, tak payah nak pelik. Datuk Najib duduk dalam penjara, Facebook tak ada, apa pun tak ada. Tapi orang lain boleh update, boleh update kenyataan dia dan sebagainya, ataupun boleh daripada masa ke semasa benda yang dia rasa ada kaitan isu tu dengan Datuk Seri Najib, dia boleh masukkan supaya ia dapat disebar luas. Sila jemput. Okey. Datuk, seterusnya. Seorang bekas Menteri Kewangan dipanggil SPRM atas tuduhan menyuruhkan ratusan bilion. Ya. Kita pun tahu bahawa apa yang dia nak komen. Kita rasa semua orang tahu perompak penyamun yang paling besar di Malaysia ni ialah Mahathir dan sekutu-sekutu dia. Jadi siapa Menteri Kewangan zaman Mahathir?
Kita tak tahulah. Tapi kalau kita pergi Langkawi, jangan lupa bawa balik coklat Daim. Itu je lah kan? Kita tak tahu siapa kan. Cuma kalau pergi Langkawi, jangan lupa bawa balik coklat Daim. Ada coklat ada coklat nama Daim. Tidak ada kaitan dengan yang masih hidup ataupun yang telah mati. Okey? Okay, tu. Tak tolong tekankan apa? Hal gaji minimum pengawal keselamatan. Inilah akibat daripada Ismail Sabri punya bingai ni, kita kena tanggung. Okay, tu. Naikkan gaji minimum. Gaji minimum naik dulu kepada 1,200. Yang itu pun Ramai tak buat. Yang itu pun bila naik 1,200, kau kena bayar. Contohnya kontraktor-kontraktor yang membekalkan pegawai keselamatan, kerajaan kena bayar pelarasan. Yang itu belum bayar pelarasan, kau naikkan gaji minimum menjadi 1,500. Macam mana kerajaan nak bayar? Ini punca-punca masalah. Dia buat dulu tindakan, kemudian baru dia berfikir. Kau nak naikkan gaji minimum ni, kau kena, kita ada satu jawatan kuasa gaji. Kau kena bincang dulu. Ini lepas dia buat pengumuman, ni ketua pengarah perkhidmatan awam pula suruh kaji balik. Cuba bayangkan, Perdana Menteri dulu buat pengumuman, ketua pengarah perkhidmatan awam suruh kaji, suruh rujuk pada jawatan kuasa ataupun majlis gaji negara. Macam mana? Ini masalah. Kita baru lepas endemik, baru dalam proses endemik. Maknanya baru lepas pandemik, baru buka sektor ekonomi. Baru buka sektor ekonomi, tiba-tiba kau naikkan gaji. Orang ramai dah kena berhenti kerja. Bila kau naikkan gaji, apa jadi? Orang tak mampu. Ekonomi belum recover. Hutang-hutang bertimbun. Kau bagi moratorium pun berapa kali je. Kau bagi duit KWSP. Zaman Muhyiddin mula-mula dulu, dia ikut nasihat kita, dia bagi duit air sinar. Duit tu dah diguna untuk buat modal. Lepas tu dia tutup. Lepas tu dia buka balik, dah modal tak ada. Lepas tu sengsara. Ada yang pinjam malung dan sebagainya, ada yang bunuh diri, macam-macam. Lepas tu zaman Ismail Sabri buka balik. Alhamdulillah tak tutup sampai sekarang. Tapi still ramai peniaga-peniaga gulung tikar. Modal dah tak ada. Itu yang kita minta supaya bagi air citra pula. Dah bagi air citra. Tapi still tak boleh. Macam mana orang baru nak proses recover ni, kau suruh naikkan gaji 1,500. Last kali apa jadi? Kalau dulu ada 10 orang pekerja, terpaksa kurangkan jadi 8. Bukankah ini akhirnya menyebabkan kita punya kita punya kadar pengangguran meningkat? Betul tak? The main reason kadar pengangguran di peringkat awal kenaikan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kadar pengangguran itu menurun sikit kerana dulu kita tutup sektor ekonomi. Bila time dia jadi Perdana Menteri, kita buka sektor ekonomi. Kita tengok apa jadi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia bila berlaku pandemik, perkara pertama yang dia buat, dia hapuskan gaji minimum. Dia hapuskan gaji minimum. Orang karyawan-karyawan dia ataupun pekerja-pekerja dia buat demonstrasi. Berjuta yang turun. Dia tak peduli. Dia tahu dia dalam keadaan kegawatan ekonomi, dia perlu bawa masuk pelabur. So bila pelabur bawa masuk, bila dia hapuskan gaji minimum, so orang tahu bahawa there will be cheap labor dekat Indonesia. So orang pergi ke Indonesia untuk buka kilang Hyundai dia, buka kilang Tesla dia, buka macam-macam. Amazon pun pindah sana. Macam-macam yang dulu dah janji nak buat kat Malaysia, pindah ke sana. Rugi tak rugi kita? Kita hilang foreign direct investment. Dan kemudian kita tengok, adakah dengan menghapuskan gaji minima ini,
orang-orang Indonesia dibayar gaji yang ciput. Tak juga. Kita tengok pekerja-pekerja kontrak kita yang dulu bekerja dengan kita. Mereka hari ini sudah balik ke Indonesia, bekerja dengan Indonesia. Maknanya apa? Before this, dia orang sanggup menyambung nyawa, naik kapal tongkang dan sebagainya untuk datang ke Malaysia kerana gaji di Malaysia lumayan. Sekarang kalau gaji dekat sana pun lumayan, dia nak datang sini buat apa? That's why kita ada masalah bekalan buruh. YB Datuk Seri Mat Sabu sebut pasal harga telur naik pasal pekerja. Betul. Memang kita ada masalah pekerjaan. Dan bila Indonesia, pelabur-pelabur semua dah masuk balik, dia orang kalau nak dapatkan pekerja mahir yang berkualiti, they have to pay high salary. Tak ada gaji minimum kat Indonesia. Yang kita sibuk sangat bersama. Patut kita kena buat, kita kena train kita punya pekerja-pekerja menjadi pekerja mahir, yang orang berebut nak ambil mereka bekerja. And they have to pay whatever price demanded by these workers. Kalau misalnya dia orang ni pekerja mahir, dia ditawarkan gaji kecil, dia ada pilihan untuk kerja dengan syarikat lain. So kita patut wujudkan environment yang kita punya rakyat ni dibayar gaji yang lumayan. Bukan kita naikkan gaji minima, kita paksa orang yang tak berapa cerdik, yang tak berapa mahir, yang tak tahu nak buat apa, yang clumsy, semua terpaksa dibayar minimum 1,500. That's not the way. Ini kena faham. Habis, apa akan jadi dengan orang-orang kalau misalnya kau boleh dapat contohnya orang ada diploma, first start kerja ada biasa 1,800. Tapi kalau dah kerja tak ada, last kali antara orang yang SPM pun tak lulus dengan orang yang ada diploma, starting sama gaji 1,500. Kau rasa majikan nak ambil yang mana satu? Mesti dia ambil yang educated. Dia ambil yang kualiti lebih sikit. Habis yang kualiti tak bagus, yang difikirkan melalui interview dan sebagainya, dia punya kemampuan tak sehebat macam yang ada experience, ada apa ni. Apa nak jadi dengan dia orang? Semua nak jadi pemecah rumah, semua nak jadi penjenayah, peragut. Ini masalah dulu. Bila kita ada Perdana Menteri yang dia buat dulu, belakang baru dia fikir. Okey, Datuk. Okey. Datuk Seri Tajudin Rahman kata, jangankan 6 tahun, 6 bulan pun dia tak sanggup tunggu. Biasalah. Kalau hati tu dah terpaut dengan PAS ataupun dengan Bersatu, tak payah duk sembang lah. Kalau dia tak nak tunggu tu, silakan. Kita ucap tahniah kepada anak Tan Sri Nur Omar kerana sudah naik pentas Perikatan Nasional. Bagus kalau dia dah naik pentas Perikatan Nasional, macam saya cakap lah, bila orang gantung dia paksa supaya pecat. Sebab apa dia nak kena pecat? Sebab dia nak bertanding pilihan raya negeri Selangor atas tiket Perikatan Nasional. Nampak tak sekarang? Dulu bila kita kata dia ni pengkhianat, tak ada orang yang percaya. Betul tak? Sekarang tengok anak dia pun kita dah tahu depan ni dia ke mana. It's very easy. Okay, tu. MN pula sedia bekerjasama dengan Tun Mahathir. Dan dia pun dah membuat pengumuman. Dia sedia untuk berceramah atas tiket PAS ataupun Bersatu. Takkanlah berceramah je. Dia offer dia sanggup ceramah atas tiket PAS atau Bersatu. Tapi kalau orang nak bagi dia jadi calon, takkan dia tolak. Kau tak percaya, tengok Tanjung Karang ni, salah satu dun mesti normal bertanding. Okey. Datuk, KWSP dan Kuak telah menjual saham dalam MyEG. Apa komen?
daripada gambaran kasar, saya tak tahu apa judgement yang dia buat, kan. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Antonilo, yang mengatakan bahawa selepas ini kita tak ada rotek, rotek kita dah tak payah tampal dekat ni apa semua sekali. Maknanya salah satu daripada perniagaan, contohnya lah MyAG, MyAG salah satu daripada perniagaan dia menerbitkan rotek. So di situ pun dah nampak sudah pasti, sebab kerajaan jimat beratus juta tu, 96 juta, kerajaan akan jimat 96 juta. So kalau kerajaan jimat 96 juta, maknanya MyAG juga berkemungkinan besar hilang sebahagian daripada bisnes dia di situ. Ini proses kemajuan teknologi ni biasalah. Macam dulu kita kena hire ramai orang untuk kilang-kilang, tetapi bila kilang-kilang tu sudah start mula menggunakan automation ataupun robot dan sebagainya, maka kalau dulu perlu 100 orang pekerja, mungkin selepas ini perlu 10 orang supervisor dan juga pekerja-pekerja teknikal. Dah tak perlu lagi buruh-buruh yang nak kena buat kerja packaging dan sebagainya. Semua boleh dilakukan oleh ni. So industri ni memang dia akan dipanggil berevolusi. Sama jugalah kalau dah ada cara yang mudah, di mana kita tak payah lagi nak tampal rotek. Rotek ni ada dalam telefon. Itu pun ada orang confuse lagi ni. Habis kalau tak ada internet, tak ada bateri apa semua, macam lah pihak polis tu tak tahu. Sekarang ni pun walaupun kau tampal yang palsu pun, pihak polis ke JPJ ke, dia check kat sistem dia, dia type nombor dia tahu rotek ni hidup ke tak hidup. Kalau dalam sistem tu rotek kau dah mati, tapi bertampal tu kau pakai rotek terbang, hidup. Apa polis tak boleh kesan? JPJ tak boleh kesan? Dia orang boleh kesan. Jadi janganlah bagi TikTok bodoh geng Perikatan Nasional mengatakan, oh ini menyusahkan rakyat, patut menyenangkan rakyat lah, apa semua sekali. Come on lah, takkanlah agensi kerajaan ni buat kerja bodoh. Takkanlah JPJ ni dia tambah baik sistem dia jadi semakin kaput. Sudah pastilah bila dia buat penambahbaikan, dia dah kaji semua sekali elemen-elemen ni. Ini nak kena jelas. Okey? Kita tahu MP DAP Shelina Abdul Rashid mengatakan bahawa potong peruntukan akan menjejaskan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Dia nak buat macam mana? Kalau dulu ni kita ada geng-geng yang boros membelanjakan duit rakyat, sehinggakan kantung negara tu menjadi begitu cetek. Kalau kita tak ada duit, kau nak expect kita belanja juga benda yang kita tak ada. Dia masalahnya bila gaji kita 5,000, kita belanja kadang-kadang 6,000. Bila gaji kita naik 10,000, kadang-kadang kita belanja 12,000. Ini manusia. Jadi sekarang ni, kalau dulu kita mampu nak bagi 3.8 juta sebab kita ada sumber kewangan yang kuat. Sekarang dengan semenjak zaman Mahathir, zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri ni, kita punya kadar hutang meningkat lebih 2 kali ganda. Contohnya macam zaman Datuk Seri Najib 2017, kadar hutang kita hanya 50.8% berbanding dengan GDP kita, 686.8 bilion. Sekarang kalau ikut kenyataan YB Rafizi, hutang kita dah 1.5 trillion. That is more than double. So macam mana nak tambah hutang dan akhirnya menyeksakan generasi mendatang? Sebenarnya memang kita kena berbelanja. Kita tak nafikan. To go out from this economic crisis, we got to spend.
Bila kita spend, kita ada kecairan di pasaran. Tapi kita tidak duduk dalam kerajaan. Kita tak tahu apa masalah yang kerajaan hadapi. Kalau kita berada di kursi kerajaan, kita boleh dapat data-data, kita boleh dapat figures-figures yang kerajaan tahu yang kita tak tahu. Mungkin lebih mudah untuk kita fahami masalah kerajaan. That's why saya cukup bimbang bila mana contohnya hari ni, kalau kita lihat di bawah ni, rakyat nakkan supaya KWSP ni dibenarkan pengeluaran bersasar. Sebenarnya yang menjerit kebanyakannya memang betul tak dinafikan. Kebanyakannya ialah orang-orang yang tak ada pun duit dalam KWSP ni pun ada juga yang menjerit. Dan bila sesi libat urus Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan, 12 session yang dia buat tak ada langsung. Kalau gimana? Tidak ada langsung apa ni perkara yang berbangkit berhubung dengan nak suruh keluar duit KWSP. Itu sebab benda ni tidak dimasukkan di dalam bajet 2023. Tapi saya cakap terus terang, di bawah tu groundswell memang isu ini ada. Dan sudah pastilah geng-geng Perikatan Nasional yang nak menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Zahid ni, mereka menggunakan isu KWSP ni untuk menyemai kebencian rakyat terhadap kerajaan sedia ada. Itu kita tidak nafikan. Memang mereka mencari point untuk menjahanamkan kerajaan. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa ramai juga yang terkesan. Kesan daripada kerja bodoh Muhyiddin ketika zaman lockdown ni, sampai sekarang orang terasa. Sampai sekarang orang terasa. Tapi bingainya dia orang ni, bila Muhyiddin jolok duit, kau undi juga Perikatan Nasional sampai PN boleh menang 74 kursi. Kau lupa apa yang Muhyiddin buat pada korang sampai korang tak boleh bagi makan anak bini secara sempurna. Jadi kita minta supaya kerajaan kena explain kenapa kita boleh bagi KWSP kali pertama. Kenapa berat nak bagi KWSP kali kedua, tetapi last kali terpaksa juga bagi. Kerana kesan tu masih lagi parah. Dan hari ini kenalah keluarkan data-data berapa orang sebenarnya yang masih ada duit dalam akaun kedua. Sebab tahun lepas, untuk yang saya faham, 81% pencarum ni akaun kedua dia tak sampai RM1,000. So kau nak keluar RM10,000, macam mana kalau akaun kedua tak sampai RM1,000? Jadi kerajaan kena explain. Dan saya tahu salah satu sebab kenapa kita sukar untuk membenarkan pengeluaran kali ketiga ini ialah kerana kebanyakan daripada duit-duit yang dicarum itu sudah pastilah duit ini dia akan dapat return of investment dalam bentuk dividen setiap tahun. Jadi kalau nak dapat dividen, dari mana datang dividen ni? Sudah pastilah duit anda yang mencarum tiap-tiap bulan tu masuk dalam akaun KWSP. Duit ini dilaburkan. Bila ianya dilaburkan, baru ada pulangan dalam bentuk dividen tiap tahun yang tinggi. Jadi bila benda tu dah dilaburkan, boleh tak tarik sesuka hati? Tak boleh. But this thing needs to be explained. Orang nak tahu. Perlu diperjelaskan. Baik, bila orang tahu, okey, hari ni kena faham, kita tidak ada pilihan. Sesiapa saja yang masuk duit carum ke dalam KWSP, mereka tak boleh keluarkan duit mereka di akaun kedua sehingga berusia 50 tahun. Akaun pertama sehingga berusia 60 tahun. Ini pun saya rasa kerajaan kena fikir juga. Sebab umur pencen 55. So kalau dia dah pencen 55, umur dia 55, 56, 57, 58, 59,
sampai 60 baru dapat duit KWSP ni, dia nak makan apa? Silap dah jalan. Silap-silap dia stres, tak ada pendapatan, nak dapat kerja. Orang mesti ambil orang muda, yang gaji pun murah dan sebagainya. Stres-stres, mati lagi cepat. Tak merasa duit KWSP. Yang dapat bakal suami kepada isteri dia. Dia dapat nikmat. Betul tak? Ini kena ambil kira juga. Ini kena ambil kira juga. Saya bukan nak menghasut. Saya minta kerajaan explain benda ni. Kalau KWSP dia lebih faham. Kalau KWSP explain, kalau gaji, kalau kita simpan duit, gaji kita dipotong tiap bulan, masuk dalam carum duit KWSP, duit tu dah dilaburkan. Contohnya beli saham Plus contohnya. Time beli mungkin RM1. Tapi kalau benda tu belum matang lagi, benda tu kita punya ekonomi tak berapa bagus, indeks bursa saham Kuala Lumpur menjunam, harga saham tu pun menjunam. Kalau kita tiba-tiba ramai orang, kalau semua orang keluar macam itu hari, 40 bilion tau. 40 bilion, bukan kecil anak punya duit ni, 40 bilion. So, berapa banyak yang terpaksa KWSP liquidate? Macam Inari pun, saham MyEG pun dah dikeluarkan. Betul tak? So, kalaulah misalnya dia lambat keluarkan duit dekat MyEG ni, jahanam. Sebab bila Anthony Loke dah umum apa yang nak dilaksanakan oleh JPJ, orang dah tahu MyEG hilang saham. So, bila kau jual selepas berita ni keluar, kau dapat good price ke bad price? Kau akan dapat bad price. Sebab MyEG sudah kehilangan satu bisnes, baru kita jual saham tu. Jadi orang yang nak keluar duit KWSP ni, kalau dia faham, dia difahamkan oleh KWSP, ataupun mungkin ada Stratcom kerajaan memperjelaskan kenapa kita tak boleh suka-suka liquidate saham kita. Kalau kita liquidate sekarang, kita dulu beli RM1. Sekarang kalau jual, mungkin dapat 40 sen, mungkin dapat 60 sen. Kalau dapat 60 sen, siapa nak tanggung 40 sen yang hilang? Bukan setakat dividen kau hilang, kau punya pokok punya pelaburan pun hilang. So takkan semua KWSP nak kena tanggung? Betul. Tapi tak boleh lagi cakap tu. Jadi mungkin kerajaan kena fikirkan salah satu solution untuk menangani masalah pencarum yang fikir duit dia kat dalam tu disimpan, tak dilaburkan. Maka dah tiba masanya kerajaan mungkin kena ada dua konsep tabungan. Satu konsep tabungan, duit tu boleh dikeluarkan bila-bila masa, di saat kecemasan. Mesti jugalah ada detail apa bentuk kecemasan, maka akan ada pasukan yang menyiasat dan sebagainya. Barulah orang tu boleh keluarkan earlier than sebelum dia umur 60 tahun. Yang ini mungkin boleh disimpan di FD biasa. Mungkin 2-3% saja dia punya dividen. Tetapi kalau ada yang memilih tak nak keluarkan sebelum usia 60 tahun, dia pilih tabung sedia ada. Dia pilih tabung sedia ada ni, maka dia kena terima hakikat dia tidak boleh keluar duit dia sesuka hati. So dah memandangkan rakyat ni dah diajar, bila terdesak dia gunakan simpanan hari tua, maka wujudkan dua jenis tabung. Satu, KWSP terima caruman, boleh simpan dekat FD biasa. Satu lagi, dia boleh invest beli saham. Bila invest beli saham, tak boleh simply jual. Sebab bila jual, ada kalanya ketika itu harga saham tu lebih teruk daripada harga pokok yang dia beli dulu. So, duit pencarum yang akan jahanam. Mungkin kena wujudkan benda ni. Tapi kena start over from scratch lah. Janganlah tiba-tiba kau baru pilih kaedah yang kedua ni, kau expect dalam tabung tu dah banyak. Kau kena start mula, daripada mula lah tabung.
Kau tak boleh kacau the existing punya tabung yang sudah dilaburkan dalam apa ni, dalam tabungan yang KWSP mungkin invest di luar negara dan sebagainya. Ini kena jelas. Tu, bukankah dia orang dah keluarkan yang pertama, yang kedua dan ni yang ketiga? Maknanya yang ketiga ni hanya orang-orang yang banyak duit dalam akaun KWSP saja yang layak untuk keluarkan sampai 10,000. Orang-orang biasa-biasa yang pendapatan dia dan simpanan dia tak banyak, dah habis dah. Memang less daripada 1,000. Betul lah. Memang dah habis. Yang nak keluarkan duit dia ni, Biasanya yang betul-betul nak keluarkan duit dia ni ialah orang yang masih ada baki di dalam tabung. Yang kedua. Tetapi ada juga rungutan-rungutan yang kita terima. Mereka minta supaya untuk tabungan pertama tu dapat dikeluarkan dalam 20 hingga 30%. Tapi memang akan teruklah KWSP. So mungkin KWSP juga dah explain benda ni, boleh juga mempertimbangkan, membenarkan pengeluaran dengan syarat. Dengan syarat, kalaulah dia masuk melabur tu, nilai saham tu RM1, dan kalau keluar dalam keadaan sekarang mengejut, nilai saham tu jatuh, pencarum kena terima hakikat bahawa bila dia nak withdraw, dia ada simpanan RM10,000. Bila dia nak withdraw sekarang, dia tak boleh dapat RM10,000. Mungkin dia dapat RM3,000 saja. So, bagi pilihan tu. Kalau kau nak sangat keluar kan, okay, pilih. Kau sanggup tak? Hanya ada RM3,000. Mestilah tak sanggup. Rugi. Betul tak? Dia tak tahu selama hari ni segala apa yang diinvest ataupun dicarumkan di dalam KWSP, KWSP ni ada pelaburan ni untung, ada pelaburan ni kadang-kadang tak menjadi. Tetapi last kali belum pernah dia orang ni rugi. Belum pernah. Kena ingat tiap-tiap tahun tetap ada dividen. Maknanya pencarum tak pernah rugi. So siapa yang tanggung tu? kerjaan. Bukan kerjaan tanggung. Dia ada investment, dia dapat tinggi. Ada investment, dia dapat yield dia rendah. Dia prorated. Dia apa ni? Dia puratakan. Tapi still okay. Maknanya still ada keuntungan. Tapi kalau kau dah banyak kali asap untuk keluar duit sebelum pada waktu yang tidak sesuai, maka takut lepas ni makan pokok. Tidak ada keuntungan dilaporkan, kerugian. Kita tak nak benda tu berlaku. Faham tak? Tu, kita tengok komen-komen itu. Dia orang banyak menyatakan kenapa kerajaan nak tahan ni duit sendiri. Itu sebabnya problem dia sekarang ni, kefahaman orang tentang duit yang dia carumkan tu, dia ingat kerajaan ni macam bank, simpan duit saja. Dia ingat KWSP ni simpan duit. Kalau simpan duit dekat bank, maksimum kau boleh dapat berapa interest rate? 2%, 3%. Betul tak? Zaman Datuk Najib tu sampai berapa? 12% pun ada KWSP. Jadi mana datang yang lebihan 9% tu? Mana datang? Sebab kita invest bukan hanya dalam fixed deposit. Adalah duit, contohnya kan cash flow, ada yang disimpan dalam fixed deposit, boleh dikeluarkan bila-bila masa. Tetapi yang nak dapatkan dividen tinggi untuk coverkan bisnes yang tak menjadi apa semua segala, kebanyakan yang return of investment tinggi ni pelaburan luar negara. So kau tak boleh simply keluarkan. Tapi benda ni tidak di-explain oleh KWSP ataupun kerajaan. Dia kena explain supaya orang faham. Betul. Sekiranya lah dibenarkan untuk kali ketiga ni kan,
Jadi adakah benda ni mampu untuk membantu mereka ni dalam jangka masa yang panjang? Tak boleh. Dia short term je. Semua ini adalah langkah-langkah short term. Short term 3 bulan, 4 bulan kau ada kuasa membeli lebih sikit. Ataupun kau ada kuasa, kau boleh settlekan tunggakan-tunggakan. Tapi banyak salah guna tu, dia pun beli sport lagi. Dia macam ni lah. Kita tak boleh kata semua orang salah guna. Banyak. Jadi kalau misalnya, itu sebab kali ni kalau nak bagi pun tak boleh secara blanket ataupun secara pukal semua orang dapat. Tak boleh. Dia kena secara bersasar. Kalau dia kata bersasar tapi orang yang nak keluarkan ni kena tunjuk bukti. Contohnya bukti dia, okey, ini akaun sekian, saya ada tunggakan kereta 3 bulan tak bayar. Saya ada tunggakan rumah sekian banyak. Saya ada hutang kredit kad sekian banyak. Tengok ni bukan susah sangat. Bila KWSP ni dia boleh check dengan sitos, dengan apa ni, bank negara, areas. Kalau pergi kat bank negara pun bayar RM10 boleh dapat semua sekali print out tu. Ataupun siapa yang nak mohon, print out siap-siap dekat bank negara, bagi kat KWSP. Ada bukti. Itu cara yang betul. Itu lagi mudah kerja, lagi cepat KWSP boleh luluskan. Okay. Sekarang ni adakah wajar kerajaan membenarkan itu? Sebab yang bagi saya kalau bersasar, kita kena tengok juga kedudukan kewangan KWSP ni. Masalah kedudukan kewangan KWSP ni, KWSP saja yang tahu. Tapi kalau dia orang berdiam, ianya tak menyelesaikan masalah. They got to explain to the public why they cannot get back their money. Dia anggap ini, kenapa kita tak boleh dapat balik duit kita dikala kita tengah susah. Dia tak faham bahawa duit dia ni dah dilaburkan. Kalau dia tarik balik duit dia sekarang ni, modal dia tu ditarik balik sekarang, dia mungkin tak dapat modal pokok yang dilaburkan. Dia mungkin rugi. Kalau misalnya dia insist nak juga, maka mungkin sekarang ni dah tiba masanya lepas explain, bagi pilihan. Sanggup tak pencarum tu tanggung juga kerugian? Dan bukan KWSP yang tanggung. Masa tu semua orang tak nak keluarkan duit. Betul, dalam keadaan ni kan, adakah isu KWSP akan menampakkan keburukan pada kerajaan sekiranya kerajaan tak bagi? Dia macam ni lah. Zaman internet ni, zaman social media ni, siapa pun jadi kerajaan memang tak boleh handle fitnah-fitnah yang bertaburan. Tak boleh, memang tak boleh. So the best way, explain. If you don't explain, maknanya you tak ada perancangan untuk berjaya langsung. You plan to fail. At least explain. Ada separuh terima, ada separuh tak terima, ada separuh lagi dia confused. Tapi lebih baiklah kau terangkan, kurang-kurangnya orang faham. Tapi kalau kau tak terangkan, orang takkan faham. Dan orang kata kau simpan duit dia orang. Kau tak nak benarkan dia orang ni pakai duit dia orang sendiri sekarang, sedangkan dia orang dah nak mampus lah ni. Itu ayat dia kan. Duit aku sendiri pun tak boleh. Kau tengok seko-seko buat live nanti. Mampus nak jawab. So terangkan. Okay, sekarang macam ni. Pelaburan dah masuk ke sini. Dulu kita masuk RM1. Kalau kau keluarkan duit sekarang, tinggal RM40. RM60 ni sanggup tak tanggung? Mengelumpur dia orang. Semua tak nak. Tak apalah, simpanlah duit dulu tu. Pinjam tempat lain pun interest berapa persen. Betul tak? Daripada rugi. Dia serupa macam JPJ tu, tahu? Macam JPJ tu kita pergi Turki baru ni kan, dia orang check nombor plate semua, lesen semua. Ya. Dan dia orang pun, kita dah ada integrasi tu dah lama dah. Dah lama. Cuma sekarang ni memudahkan, tak payah bawa 5 tahun lepas kita bukan nak buat untuk budak sekolah. Kita nak buat, tapi kan kita bertukar kerajaan jadi stop. Kau pada ni. Okey. Begitu. Tadi dalam parlimen tadi PM cakap kerajaan tak ada hasrat untuk kembalikan GST tu. So tak ada hasrat.
agak- Tak ada hasrat. Untuk Dia kembali. akan tukar nama. Tak ada hasrat. Maksudnya dalam masa ni dia tak akan nak kembalikan GST lah. Dalam masa ni lah kau keluar ayat tu kena betul tau. Kau tak boleh main-main tembak ni. Jangan main-main. Ni negara punya hal. Dia memang tak ada ni lah, tak ada perancangan untuk kembalikan GST perlu dikembalikan, but not now. That is my opinion. GST perlu dikembalikan. Aku rasa kau tengok balik, check balik kenyataan PM. I don't think so. Dia ada satu lagi GST kalau luar negara panggil apa? Sama. VAT sama je, value added tax dengan nanti GST. akan dipanggil VAT. Tak hasil lah, sama je tu. Semua pemain Prinsip dia sama. ramah dengan ni lah. Okey, Tok. Okey. Satu lagi, Tok. Satu soalan lah. Tuan Faisal mengatakan bahawa kita biarkan dulu ahli-ahli UMNO selesaikan pemilihan UMNO. Dan kita lihat pihak mana yang akan menang. Yang menyokong Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, atau yang menolak kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Lepas tu dia kata insya-Allah lepas pemilihan lepas pemilihan kita akan cari orang yang satu agenda dengan dia. Cuma dia tak cakap kan. Ada satu golongan yang bersetuju Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan bentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Yang dia tak sebut, geng-geng yang lawan Zahid Hamidi adalah golongan yang nak mengangkat Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Yang tu dia tak sebut. Tapi dia kata selepas pemilihan kita akan cari orang yang satu agenda dengan dia, dengan geng-geng Anwar Musa semua sekali. Maknanya orang yang nak angkat Anwar Musa menjadi Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi kita kena cerdik. Kita pun tahu dia orang ni dah tak rahsia lagi. Kalau sebelum ni pemimpin PN dalam ceramah dia kata kita ada Khairi Jamaluddin, kita ada Isyamuddin yang akan mengambil alih pucuk kepimpinan UMNO. Haji Adi pun cakap benda yang sama. Kita ada Isyamuddin sedang mengusahakan untuk mengambil alih pucuk kepimpinan UMNO. Begitu juga Tuan Ibrahim Tomal pun cakap benda yang sama. Baru ni semalam masa perasmian Dewan Rakyat, majlis perasmian pembukaan Parlimen, kita tengok Isyamuddin pun dah ambil gambar dah siap lah dengan geng-geng apa ni PN ni. Jadi kita pun tahulah mereka akan letak calon-calon untuk pemilihan UMNO. Mereka pun bekerjasama dahsyat ni. Kita tengok Khairi Jamaluddin pun dah dapat tempat dalam Hot FM sebagai DJ. Kita tengok sok khabar yang Johari Gani kuasai pun semua memberikan tempat kepada puak-puak yang kena buang macam Khairi Jamaluddin, macam Nur Omar dan sebagainya. Dia orang ada concentrated effort untuk ambil alih parti. Sebab dia tahu dia dah tak boleh ambil alih jawatan presiden, dia tak boleh ambil alih jawatan timbalan presiden. So target dia orang ni, dia Hasni geng-geng dia orang Mazli Khalid dan sebagainya. Target dia ialah nak menang jawatan naib presiden. Target dia nak menang jawatan ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri. Dia nak semua letak orang dia. Kemudian Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia nak pastikan yang akan hadir daripada 49 orang yang terdiri daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, daripada presiden sampailah ahli MT lantikan, kurang-kurang 2/3 dengan mereka. Jadi mereka boleh buat undi tak percaya ke atas Datuk Zahid dan juga Tok Mat Hassan, dan dia boleh letak dia punya naib presiden paling kanan untuk menjadi pemangku presiden. Dan sebagai pemangku presiden, sebab dah diberikan kuasa kepada ketua Barisan Nasional ataupun pengurusi Barisan Nasional ni, boleh bila-bila masa bawa 30 orang MP termasuk Datuk Zahid ni, boleh dibawa untuk menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. So tak apalah, biarlah perwakilan decide.
sama ada mereka nak Anwar menjadi Perdana Menteri ke, mereka nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke, let them decide. Cuma aku nak ingatkan satu lah, kena faham kenapa kita pilih untuk bersama dengan Anwar. Kita pilih untuk bersama dengan Anwar sebab kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO hanya akan menang, UMNO sekarang ni menang 26 kursi. So kita boleh bertanding 26 kursi tu. 74 kursi yang PN menang, kita tak boleh lawan, kita tak boleh bertanding. DAP menang 40 kursi, tapi 40 kursi yang DAP menang tu tak ada satu pun kursi yang UMNO tanding. So dia tak kacau kawasan kita. Yang mungkin kacau sikit PKR berapa kursi dia bertanding yang dia menang sekarang? Ada lebih kurang 30 juga, lebih kurang sama dengan kita. Betul tak? Jadi kita ada 74 kursi tu, kita boleh dapat, kita boleh bertanding lagi. So kalau kita bertanding atas tiket kerjasama dengan Perikatan Nasional, maknanya UMNO akan bertanding 26 kursi, mungkin PKR dapat 18 kursi kawasan Melayu. Daripada 18 kursi kawasan Melayu tu, mungkin sebahagian diambil oleh Perikatan Nasional, mungkin 5 dapat kat kita. So kita akan dapat 5 campur 26, 31. UMNO ada 191 bahagian. So yang 160 bahagian ni nak buat apa? Tutup, gulung tikar atau jadi baruah pada Muhyiddin, untungkan parti dia. Kalau kita tengok geng-geng YB TikTok bangang memang dia kata, oh kita sanggup bekerjasama, nak kita jadi kuda tunggangan pula kepada PH, dia kata. Hakikat dia tidak. We will be given better chances untuk kontes lebih banyak seats kalau kita bersama dengan PH berbanding kalau kita bersama dengan PN. PN target group dia kawasan Melayu, sama dengan kita. Baik apa ni Bersatu, baik PAS, dia kejar target group yang sama. Ini kita kena faham. Kenapa saya kata kita mempunyai peluang untuk bertanding lebih banyak kursi berbanding dengan kawan-kawan Pakatan Harapan di kawasan Melayu? Sebabnya dia orang akan tengok kursi, contohnya di situ PN menang. Okey, siapa yang akan mewakili kerajaan perpaduan ni nak lawan dengan PN untuk election akan datang? Orang yang dapat undi nombor 2 terbanyak. Dan kalau orang yang dapat undi nombor 2 terbanyak, kita mempunyai potensi, BN mempunyai potensi untuk bertanding lebih banyak kursi. Sebab kita ada banyak nombor 2.